Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Cikgu Asfalila dari SK Taman Daya 3 ingin berkongsi soalan dalam soal sidik amalan PAK 21. Ini sebenarnya tugasan modul 3 yang saya tahu untuk sekolah-sekolah TS25 kohort 5 2020. Saya kongsikan soalan ini yang mana ada soalan-soalan yang saya survey daripada internet, daripada soal sidik yang pernah dijalankan oleh IPTA di Malaysia. Dan ada yang saya sesuaikan dengan slide ataupun nota PAK 21 dalam modul 3 psikologi. Jadi cikgu-cikgu, tuan-puan bolehlah lihat yang mana sesuai untuk digunakan pada sekolah tuan-puan dan ambil untuk adaptasi. Okey, maklumat yang pertama biasa saya masukkan ialah maklumat responden ataupun cikgu yang menjawab soalan itu. Contohnya kat sini saya ambil jantina, umur dan pengalaman mengajar. Boleh juga cikgu ambil jantina ataupun yang mana cikgu rasa sesuai. Ada juga sekolah yang ingin memasukkan nama cikgu. Cuma biasa kalau buat soal sidik kadang-kadang biasanya memang saya tak masukkan nama sebab saya rasa tu macam kerahsiaan lah bagi responden tersebut. Okey, lepas tu kemahiran berfikir PAK 21 ni saya bahagikan kepada 4 komponen. Pertama ialah kemahiran berfikir secara kritikal. Pertama, saya merancang penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi semasa berinteraksi dalam bilik darjah. Dia punya skala macam ni lah, tidak pernah, jarang-jarang, kadang-kadang, kerap dan sangat kerap. Okey, yang soalan kedua pula, saya mengemukakan soalan aras tinggi semasa berinteraksi dalam bilik darjah. Ini soalan kedua, bawah dimensi ni, kemahiran berfikir secara kritikal ataupun kritis lah kita kata. Okey, soalan ketiga, saya membimbing pelajar menjawab soalan pada aras tinggi. Yang ni cikgu semua boleh duplicate daripada soalan yang pertama tadi. Okey, soalan yang keempat, saya menimbulkan pelbagai soalan berkaitan tugasan dalam diri pelajar. Soalan kelima, saya mengajar kemahiran berfikir aras tinggi dalam bilik darjah. Okey, seterusnya dimensi kedua ialah kemahiran berkolaboratif. Ini semua ada dalam slide yang PAK 21. Saya berbincang dengan rakan setugas mengenai strategi pengajaran yang sesuai dijalankan. Saya menggalakkan pelajar. Nombor 2, saya menggalakkan pelajar untuk berkolaboratif di dalam proses PDPC. Nombor 3, saya menggunakan kemahiran kolaboratif dengan berkesan. Nombor 4, saya menggunakan pelbagai pendekatan kolaboratif dalam PDPC bagi mengoptimumkan potensi pelajar. Nombor 5, saya membuat keputusan bersama-sama pelajar semasa melakukan aktiviti. Ini soalan terakhir dalam kemahiran berkolaboratif. Okey, dalam kemahiran komunikasi pula, saya memberi tugasan dalam kumpulan kepada pelajar. 2, saya menggalakkan pelajar berkomunikasi pelbagai hala dalam melaksana tugasan yang diberi. Nombor 3, saya memastikan tugasan yang diberikan menggunakan pendekatan pelbagai disiplin ilmu dan kemahiran komunikasi. Nombor 4, saya menggalakkan pelajar membentang hasil dapatan tugasan yang diberikan. Kelima, saya menggalakkan pelajar menyuarakan soalan dan pendapat mereka.
Okey, dimensi yang terakhir ialah kemahiran kreativiti dan inovasi. Saya menggunakan kreativiti dan inovasi dalam PDPC. Saya menyampaikan input dengan menggunakan ICT semasa dalam kelas. Saya menyampaikan pengajaran secara kreatif dan inovatif dengan penggunaan bahan maujud dan BBM yang berkesan, kecuali penggunaan ICT. Saya menerapkan elemen kreativiti dalam proses PDPC. Yang kelima, saya menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam gerak kerja kumpulan. Dan yang terakhir, saya menggalakkan pelajar mencuba idea-idea baru dalam aktiviti. Okey, akhir sekali kita cakap terima kasih lah dan kita letak tarikh dekat sini. Untuk senang kita analisis. Ni contoh soalan yang dah siap dalam Google Form. Okey, kalau saya nak ajak tengok saya punya respon yang bagi telah menjawab soalan saya ni. Ni dia punya respons. Sekolah saya ada 96 orang cikgu yang menjawab dalam 83. Mungkin masa musim PKP ni tak semua orang dapat reach maklumat dalam portal Telegram kami yang kami mohon cikgu-cikgu untuk menjawab soalan. Ni contoh jawapan yang kami dapat. Nanti didapat dalam bentuk macam ni lah dalam bentuk graf. Yang tadi soalan tadi kita nampak dia dah warnakan dan kita nampak persen dia. Kalau kita nak nampak jumlah, kita tekan kat sini, kita akan nampak berapa yang menjawab. Kalau tak kita nampak persen saja. Ni kita nampak jumlah dia. Cikgu boleh copy kat sini, copy chart. Lepas tu cikgu boleh pergi pada Word daripada situ cikgu boleh pergi pada Word dan paste pada Word untuk laporan. Ni cikgu kalau scroll kita dah jawapan merangkumi semua soalan tadi lah dan ada tarikh. Tu je saya nak sampaikan tentang soal selidik amalan PAK 21 di sekolah saya yang kita boleh kongsikan bersama. Terima kasih.